Islam ditindas. Jadi insya-Allah hari ini saya nak share slide Dia tak best sikit kalau share slide ni tak nampak muka. Nak sharekan ke? Tak apalah, sambil-sambil nanti tanya-tanya Kita jangan takut-takut, insya-Allah. Tak ada segan-segan. Kita masing-masing nak belajar, nak discuss. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus Okay. So insya-Allah sebelum kita pergi jauh lagi berkenaan dengan buku ni, kita kena tahu siapa yang menulis buku ni, keadaan bagaimanakah kawasan tempat buku ni ditulis, keadaan masyarakat waktu tu, dan juga kepada siapa buku ni ditujukan, dan kenapa buku ni sangat penting bagi kita sebagai seorang Muslim. So itu antara soalan-soalan lah yang penting. Sebab apa, kadang-kadang kita baca buku, kita tak suka baca mukadimah tak suka baca orang kata ringkasan buku tersebut Kita duk baca konten terus. Sebab kita nak terus dapatkan apa yang dicakap dalam tu. Tapi yang pentingnya sebenarnya kita kena tahu tujuan apa, kenapa buku tu ditulis. Itu yang penting. Supaya kita merasakan bahawa buku ni sangat-sangat berharga. Ia adalah warisan yang telah diwariskan oleh Syahid Said Abu Ala Al-Maududi ni kepada kita, insya-Allah. Okay. So tadi dah ta'aruf sikit ni sebut sedikit lah aku tentang diri Ana sendiri ni. Sekarang ni bertugas sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan Hospital UiTM Sungai Buloh. So bila berada di Jabatan Kecemasan ni, dia kena tahu banyak benda lah So dia kena tahu banyak penyakit. Sebab kadang-kadang orang datang macam-macam penyakit ada So dia kena well versed So kalau tak tahu satu benda tu, terpaksalah Google Doktor pun kadang-kadang terpaksa kat Google, terpaksa buka buku sebab tak ingat semua benda Tapi yang pentingnya kita memberikan rawatan yang betul lah kepada pesakit. Okay, so belajar dulu sekolah Clifford, kemudian pergi ke sekolah agama Izzuddin Shah Ipoh, kemudian pergi ke CPI Gopeng, kemudian belajar di Alexandria University Egypt, Mesir, Universiti Iskandariah, ataupun nama bahasa Arab dia Jami'ah Iskandariah. Kemudian pergi disebabkan ada masalah sikit dekat Mesir, waktu tu ada huru-hara sikit, pindahlah ke USM KLE, Belgaum, India. Belgaum ni di bawah wilayah Karnataka. Karnataka ni dia ada bahasa dia sendiri, bahasa Kannada. So dia dekat dengan Goa. Kalau siapa yang pernah tengok cerita Hindustan dulu, tahulah Goa ni kat mana Goa ni tempat biasa orang buat syuting filem. 8 jam daripada Mumbai. Mumbai atau nama lama dia Madras. Mumbai ni tempat orang kata tempat kumpulnya pelakon-pelakon Bollywood dekat situ. Kemudian bekerja di Hospital Kuala Lumpur sebagai house officer, pegawai perubatan pelatih, dan lepas tu barulah pergi bekerja dekat Hospital UiTM Sungai Buloh. Okay. So ini sedikit lah gambaran berkenaan India India ni banyak orang kata dekat India ni macam-macam cuaca ada. Dia ada tempat yang memang cantik, ada memang tempat yang padang pasir, ada tempat yang orang kata kering kontang, ada tempat yang hijau, betul-betul hijau macam Malaysia. So seluruh kawasan dekat India ni, setiap kawasan tu pasti ada orang Islam. So waktu saya pergi tengok kawasan-kawasan tinggalan umat Islam kat situ, banyaklah kawasan-kawasan umat Islam ni yang tidak dijaga. Ada yang berlaku khurafat dekat kawasan tersebut. Makam-makam ni disembah semua, orang India pun datang sembah makam tersebut. So banyaklah benda-benda yang berlaku dekat kawasan India ni. So kalau siapa yang pernah pergi India, dia tahulah macam-macam PL masyarakat India ni. Sampaikan waktu saya pergi travel tu, ada jumpa beberapa orang India kat situ. Yang mana waktu solat pun kadang-kadang orang tak solat. Sebab bagi diorang solat ni yang penting solat Jumaat je. Bila dia tengok kita solat 5 waktu ni macam pelik sikit dia kata, kenapa kau solat 5 waktu ni bukan yang wajib solat Jumaat ke? So ini adalah pengetahuan basic sebenarnya sebagai seorang Muslim tapi disebabkan berlaku macam-macam benda dekat India, so menyebabkan kefahaman yang asas ni
hilang dalam masyarakat India pada hari ini. So kenapa benda ni boleh berlaku? So inilah kita kena soal. Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab apa? Sebab benda ni boleh berlaku pada anak-anak kita. Atau pada diri kita sendirilah. Kalau tengok dekat Selangor ni, hatta saya jumpa pesakit yang ramai pun datang, kebanyakannya pun waktu sakit pun tak solat. Bila tiba waktu azan, waktu solat zuhur pun tak solat kan. Bila cakap nak suruh solat, dia kata oh sakit. Dia berikan rukhsah apa semua. Padahal dia boleh je berjalan sebenarnya. So banyaklah benda-benda yang penting, very crucial yang perlu kita tahu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila benda basic ni kita tak tahu, menyebabkan akhirnya kita ni tidak menjadi seorang Muslim yang sebenar. Okay. So siapakah Syed Abu Ala Al-Maududi? Siapakah Syed Abu Ala Al-Maududi? Nama macam orang Arab kan, tapi dia adalah orang India. Dia keturunan daripada orang Arab lah. Sebab dia punya nenek moyang dia ni asal daripada orang Afghanistan. Keturunan Pashtun. So dia dilahirkan di Andhra Pradesh. Andhra Pradesh ni kalau siapa ada background map map dunia tu boleh nampak lah kat belakang tu kan. Andhra Pradesh ni dia kat kawasan Hyderabad. Dia kawasan dekat bahagian Northern India, di India Utara. So kawasan kat situ sebelum berlakunya pemisahan di antara India dan Pakistan, kawasan kat situ kebanyakannya terdiri daripada orang Islam. So beliau merupakan salah seorang ulama Pakistan yang hidup di abad ke-20. Sebelum tu tak ada Pakistan lah, tapi dia lahir tu dulu dekat India. Tapi lepas tu dia duduk dekat Pakistan. Dia merupakan pengasas Jamiah Islami dan juga seorang ahli falsafah, sastrawan dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam. So kita tengok sedikit latar belakang dia. Latar belakang dia, dia ni orang yang mahir dalam pelbagai bahasa. Dia orang yang mahir dalam bahasa Parsi, bahasa Inggeris, Urdu, bahasa sekarang ni kalau dekat India Hindustan. Hindustan tu asal daripada bahasa Urdu. Bahasa Urdu yang bercampur-campur dengan pelbagai logat jadilah bahasa Hindustan. Tapi asalnya sebenarnya bahasa Urdu. Bahasa lingua franca kawasan India adalah bahasa Urdu. Ia juga adalah bahasa orang kata pengajaran dalam untuk mengajar Islam, bahasa Urdu. Dan dia ni pada mulanya belajar dekat satu madrasah yang hebat. Yang mana madrasah ni dinamakan sebagai Fauqaniyah. Dia adalah satu madrasah yang menggabungkan pendidikan barat dan juga Islam tradisional. Maksudnya dia ada sains, ada fizik, kemudian dia bergabung dengan agama. Kalau kita sekarang ni panggil sebagai sekolah sains agama lah. Kemudian dia melanjutkan pelajaran pergi Darul Ulum Hyderabad. Dekat situ dia mempelajari lebih detail lagi berkenaan dengan Islam. Yang menariknya Syekh Abu Ala Al-Maududi ni, dia mampu menghafal kitab Muwatta karya Imam Malik pada umur 9 tahun. Kita umur 9 tahun kita hafal kitab apa tak tahu kitab apa kita hafal waktu tu Ana mungkin khatam cerita Beyblade lah, cerita Dragon Ball. Tapi daripada kecil lagi ditanamkan kepada Abu Ala Al-Maududi ni untuk hafal kitab Al-Muwatta. Masya Allah. Inilah hasil daripada tarbiyah ayah dia. Ayah dia yang suruh dia hafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta umur berapa? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? 7 ke? Bukan. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik So Al-Maududi awal sikit lah. Umur 9 tahun. Kemudian umur 13 tahun dia boleh nak terjemah kitab Al-Islam wal Islah. Daripada bahasa Arab ke bahasa Urdu. Masya Allah. Umur 13 tahun dah power dah bahasa Arab. Walaupun dia bukannya duduk dekat negara Arab. So nak katakan umur 13 mungkin kita duk fikir apa lagi Masa tu mungkin sekolah form 1 kan. Form 1 tu pun kadang terkencing dekat atas tilam lagi. Masuk asrama, nangis lagi, duk rindu mak ayah apa semua. Tapi berbeza dengan Abu Ala Al-Maududi, umur 13 tahun dia dah buat benda yang besar. Yang kerja ni sebenarnya dibuat oleh orang dewasa Penterjemahan kitab ni kan. Sebelum nak terjemah kitab ni, automatik dia akan baca lah buku tersebut.
Dan umur 11 tahun, dia mula menulis artikel dan menyampaikan ceramah pada guru-guru dia. 15 tahun dah kerja sebagai editor, kemudian dia bergabung pula dalam satu grup majalah mingguan dinamakan sebagai Attach kan. Yang mana mingguan majalah ni menjadi satu alat propaganda kan untuk menghidupkan balik sistem khilafah. Kemudian 19 tahun pula dia mulalah mengedepankan dia punya pandangan-pandangan dia berkenaan dengan Islam yang sebenar. Macam manakah cara untuk membangunkan Islam. So daripada umur dia belasan tahun dia mula dah bergerak dengan dalam untuk menghidupkan Islam. So nak kata begitu hebatlah Syekh Abu Al-Maududi ni. So buku-buku dia ni adalah buku hasil daripada pembacaan dia. Bukan pembacaan buku sahaja tapi pembacaan di alam realiti. Apa yang berlaku dekat India ketika itu. So lepas tu dia pindah ke Delhi. Dekat Delhi dia lagi bekerja keras lah kan untuk menulis lagi kan. Sebab waktu tu untuk memahamkan orang adalah dengan menulis buku-buku ataupun menulis artikel-artikel di surat khabar. Sekarang ni dekat Facebook, dekat Instagram lah tempat kita untuk menulis kan. Okay. Apa antara perjuangan Al-Maududi ni? So perjuangan Al-Maududi ni dia menentang nationalism. Dia menentang apa orang kata semangat kebangsaan. Sebab bagi dia semangat yang perlu ada bagi seorang manusia adalah semangat Islam. Islam tu yang perlu ditonjolkan. Islam ni lah yang perlu dibangkitkan. So dia ada slogan dia. Islam Nizam Zindagi. Zindagi ni orang kata kehidupan, zindagi. Kalau siapa yang pernah tengok cerita Hindustan, selalulah merah zindagi hai. Kau adalah kehidupan aku. Muhabbat merah zindagi muhabbat hai. Biasalah ada orang cakap kan. Kau adalah kehidupan cinta aku. So apa yang dikedepankan adalah tentang Islam ni sebagai nizam zindagi. Islam ni sebagai sistem kehidupan. Sebab apa waktu tu India ni kebanyakannya orang-orang Islam dekat India ni mereka jauh daripada Islam. Jauh daripada Islam, hatta mereka sendiri pun mengamalkan Islam dalam keadaan mereka tak faham Islam tu apa. Anda pernah pergi dekat satu tempat masjid, sampai sekarang lah anda pergi kan. Anda pergi dekat kawasan yang tempat masjid yang ada makam tu. Memang ramai orang dekat tepi makam berbanding orang yang dekat dalam masjid. Sepatutnya orang yang dalam masjid lagi ramai daripada orang dekat makam. Dia orang kumpul dekat makam banyak. Lepas tu dia orang buat apa? Dia orang doa dekat situ. Lepas tu dia orang bukan berdoa sekadar berdoa saja kan. Tapi dia orang siap usap-usap makam tersebut. Lepas tu siap ikat tali lagi dekat makam tersebut kan. Minta permintaan macam-macam lah kan. Dia doa macam-macam dekat makam tersebut kan. Lepas tu dia tampal macam-macam benda dia buat kat situ. Soalnya macam pelik kan kenapa dia buat macam ni kan. Lepas tu dekat kawasan tempat perkarangan tempat solat tu nampak kosong kan. So bila anda tanya dekat orang ni dia kata kenapa kau tak solat dalam tu kan. Solat tahiyatul masjid ke semayang minta pada Allah SWT ke tak kan. Lepas tu dia kata sebenarnya dia cakap wali ni lagi mulia lagi kan daripada tempat dalam masjid tersebut. So macam wow. Mana dapat kefahaman ni kan? So banyak benda lah yang berlaku kan. Sebabkan apa? Sebab bila orang tak faham Islam, menyebabkan Islam ni difahami mengikut hawa nafsu masing-masing. Dan beliau juga memperkenalkan konsep umat Islamiah. Umat Islamiah iaitu umat Islam yang berdiri di atas dasar akidah. Bukannya umat bangsa India. Dia kata kita semua ni kena perjuangkan. Kita semua adalah umat Islam. Kita nak mendirikan negara Islam. So macam mana dia nak buat projek tersebut? Dia menulislah beberapa buah buku dan juga artikel. Buku antaranya adalah Tafhimul Quran. Dia menulis tafsir Al-Quran untuk menjadi sebagai asas pergerakan untuk Islam umat. So dia menulis hampir ratusan karya, diterjemah pelbagai bahasa dan dia dipenjara beberapa kali di Pakistan dan pernah dijatuhkan hukuman mati. Disebabkan apa? Disebabkan ceramah-ceramah dia, disebabkan tulisan-tulisan dia. Kata hebatnya dia kan, sampai orang-orang barat pun takut dengan dia dan pemimpin-pemimpin yang orang kata sekular dan liberal tak suka pada Islam pun takut dengan
Abu Ala Al-Maududi ni. Dan pada tahun 1979 dia meninggal dan disembayangkan secara ghaib di Masjidil Haram. Kalau orang buat sembahyang jenazah dekat Masjidil Haram ni untuk seseorang, maksudnya orang tu memang sangat terhormatlah So Abu Ala Al-Maududi ni dia mendapat tempat di seluruh rakyat umat Islam, sampaikan Imam Masjidil Haram membuat solat jenazah secara ghaib dekat masjid dekat Masjidil Haram. Masya-Allah sangat hebat Al-Maududi ni. Okey. Ni sedikit lah kita tengok Ini peta India. Besar negara India ni. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sekarang ni negara Bangladesh. Ni kawasan negara Bangladesh. Yang ni negara India. Ni negara Pakistan. Yang ni negara Kashmir. Sekarang tak ada negara. Kashmir ni bawah India. Kashmir ni yang dibahagikan. Yang dibagi kepada dua. Kashmir India, yang Kashmir Pakistan. Tempat bergolak lah dekat kawasan ni. Okay. Semua well known dengan sejarah ni. So Al-Maududi lahir dekat mana? Hyderabad. Hyderabad dekat sini. Ni Hyderabad. So tempat saya belajar dekat sini. Dia dekat sini. Daripada Hyderabad nak pergi ke tempat saya belajar ni mengambil masa selama 14 jam. 14 ke 16 jam. Naik bas. Bas dekat India ni best sikit lah, ada katil. So naiklah katil, cuma tidur tu tak tenang lah sebab jalan dia berlubang. Memang banyak lubang dekat kawasan India ni kan. Memang sebelum nak naik tu kena makan ubat tahan muntah dulu. Sebab kalau tak makan tu memang pening lah kepala. So daripada Hyderabad pergi ke tempat saya ni masa 16 jam. Lama lah jauh. Kawasan kat India ni semua jauh. Okay. So India ni sangat unik sebab dia ada pelbagai etnik. So sebelum berlaku partition of India, India ni terdiri daripada negara Pakistan, Bangladesh dan juga India lah Bangladesh ni nama lama dia adalah Pakistan Timur. Dia ada Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat sebelum tu. Penduduk Islam adalah 90 juta. Dan kawasan umat Islam dulunya menguasai dekat kawasan northern of India ni. Ini semua dulu kawasan umat Islam ni. Tapi bila mana datangnya orang kata Portugis tak datang dulu dia menjajah Goa. Goa dekat area sini. Selepas daripada Portugis dan juga Spain menjatuhkan umat Islam dekat Andalusia, dekat kawasan Spain, mereka mulalah melakukan ekspedisi penjelajahan untuk menawan tanah-tanah umat Islam yang mana kawasan situ lemahlah dia punya benteng dia. So dia pergilah dekat Melaka, dia pergilah dekat Goa. Salah satunya Goa lah. Yang waktu tu Goa ni sebenarnya di bawah kerajaan Islam. Kemudian lepas tu British pula datang dengan menggunakan alasan perniagaan. Mereka menubuhkan East Indian Company. So mereka menjajah India pada tahun 1785. So apa British ni buat? Dia mula memberikan kuasa kepada kerajaan-kerajaan Hindu. Dia mulalah bagi kuasa aset-aset penting pemerintahan kepada kerajaan Hindu, dan orang Islam telah menjadi kelas yang rakyat kelas kedua. Orang Islam mulalah tidak diberikan peluang dalam untuk pendidikan, tidak diberi peluang untuk dalam bidang pemerintahan. Sehinggalah berlakunya partition of India pada tahun 1947. Umat Islam telah dihalau secara beramai-ramai pergi berhijrah dekat mana? Mereka berhijrah dekat Pakistan Barat, iaitu Pakistan sekarang, dan juga Pakistan Timur, iaitu Bangladesh sekarang. So mereka berpecah lah pergi berhijrah beramai-ramai ke negara Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat. So dalam perhijrahan tu ada orang India mengambil kesempatan diorang bunuh umat Islam yang tengah berhijrah tu Ada yang dibakar hidup-hidup dan ada yang kena seksa oleh orang India. So dendam kesumat orang Hindu terhadap umat Islam masih lagi sangat membara sampai sekarang. Kalau waktu kita orang perayaan Hari Raya Aidil-Adha, semua orang Islam semua diperhatikan oleh orang India. Sebab apa? Sebab diorang nak tengok orang Muslim ni makan lembu ke tak. So kalau dah dapati bahawa orang Islam ni makan lembu, memang dia akan pukul lah. Dia akan pukul sampai ada kes tu memang mati. So kalau kita orang dulu nak beli daging kan, hatta nak beli daging kerbau, kebanyakan daging kerbau lah yang boleh dibeli, dijual. Daging kerbau ni pun dijual secara sembunyi. Memang kawasan tu tempat
kalau nak pergi kedai daging tu memang tempat yang jauh lah daripada pekan. Sebab apa? Sebab takut diserang oleh orang India. Yang mereka ni memang sangat anti dengan umat Islam. Hatta sampai makanan pun diorang anti kan. Dahsyatnya dendam kesumat orang yang Hindu ni terhadap orang India Muslim. Sebab apa? Sebab dulu ni orang Hindu ni mereka ni berada di bawah orang kata Kesultanan Islam India ataupun nama dia Kerajaan Islam Mogul. So mereka ni nak balas dendam balik, so mereka buatlah macam-macam terhadap umat Islam. Okay. So bila berlakunya kejatuhan kerajaan Mogul, Hindu telah merampas banyak tanah milik umat Islam. So nampak ni, ini adalah kerajaan umat Islam zaman dulu Mogul Empire ni, besar. Golconda ni pun termasuk juga di bawah kerajaan Islam juga. Ahmadnagar, ni semuanya kawasan umat Islam dulu. Tapi apa yang berlaku, British dia mulalah memporak-perandakan kawasan tanah umat Islam ni. Dia meniupkan api pemusuhan dan juga memasukkan beberapa ideologi nasionalisme untuk menjauhkan umat Islam daripada perjuangan agama. Dan juga umat Islam tidak diberikan kuasa politik, mereka hilang kuasa politik. So banyak umat Islam yang mengamalkan agama tanpa pengetahuan yang betul, berlakunya pluralism. So banyak macam-macam lah kalau kita tengok kan. Dekat India ni ada yang berkahwin, orang Islam kahwin dengan orang India. Orang Islam kahwin dengan orang India. Orang Hindu, beragama Hindu. So bila dapat anak macam mana? Anak dia tu waktu siang jadi seorang Muslim, waktu malam menjadi seorang Hindu. Seperti mana anak Shah-Rukh-Khan. Shah-Rukh-Khan ni orang Islam, asal daripada Afghanistan kan, dia punya nenek moyang dia. Tapi bila mana berlakunya pluralism ni, dia kata every religion is same. Setiap agama adalah sama. So sebabkan dia kata setiap agama adalah sama, akhirnya dia kahwinlah dengan orang India. So dapat anak dia pun confused. Pagi jadi seorang Muslim, malam menjadi seorang Hindu. Okay. Ni contoh. Siapa ni? Muhammad ni. Mesti kenal kan? Salman. Salman Khan. Salman Khan ni orang Muslim. Nama pun memang kita tahu dia adalah seorang Muslim. Tapi kenapa dia boleh masuk dalam kuil, letak calit dekat dia punya orang kata dahi. Sebab apa? Sebab benda ni dah nak diceritakan oleh Abu Al-Maududi dalam buku-buku dia. Kenapa berlakunya orang Islam sendiri tidak memahami Islam. Dan kita tengok sendiri disebabkan orang Islam lemah dekat India, beberapa buah masjid telah dirampas oleh orang India, orang Hindu. Dan orang claim masjid tersebut adalah dibuat di atas tapak kuil mereka dahulu. Antaranya adalah Masjid Babri ni lah. Sampai sekarang memang Modi perjuangkan untuk menjadikan masjid ni sebagai kuil. Adalah beberapa kuil orang kata tuhan-tuhan berhala mereka dah diletakkan dekat area-area kawasan masjid ni. So sangat dahsyatlah tekanan umat Islam dekat India. Dan apa yang berlaku juga sekarang ni dekat kawasan Kashmir. Kashmir ni sebelum berlakunya partition of India, 100% kawasan di Kashmir ni diduduki oleh orang Muslim. Tetapi lepas berlaku partition of India, mereka membuat akta penghijrahan kan. Mereka masukkan orang-orang Hindu ke dalam area Kashmir, dan mulalah mereka buat bandar-bandar dekat situ dan mereka mengambil tanah-tanah umat Islam. So sampailah hari ni sepatutnya diorang ada perjanjian dengan orang Kashmir. Bila mereka berada di bawah India, mereka ni ada hak dalam politik di wilayah diorang, di negeri Kashmir. Dan mereka ada hak untuk memiliki tanah yang banyak dekat area Kashmir. Tapi apa yang berlaku lepas kerajaan Modi ni naik, tahun tak ingat tahun berapa, tahun 2016, dia menarik keistimewaan yang dimiliki oleh penduduk Kashmir, sehingga kan orang daripada mana-mana tempat pun boleh duduk dekat area Kashmir dan membeli tanah dekat kawasan Kashmir. So ramailah orang Hindu mula datang dekat area Kashmir sekarang. So ini antara contoh berlakunya clash kan. Clash di antara orang Islam dengan tentera India.
So apa mereka nak mempertahankan keistimewaan Islam dekat Kashmir. Sebab Kashmir ni antara tempat yang masih lagi politician ni dikuasai oleh orang Islam. Kalau tengok kebanyakan tempat dekat India, kebanyakannya politician orang ni beragama Hindu. So bila datangnya orang India, orang Hindu yang datang duduk ramai-ramai dekat area Kashmir, dia akan menggugatlah kan, agama Islam dekat area situ. Kalau siapa pernah pergi Kashmir, anda pergi Kashmir tahun 2014. So kat area Kashmir ni, setiap daripada 100 meter tu ada ni polis jaga. Memang banyak polis ataupun tentera jaga dekat situ. Tengok apa orang Islam ni buat. Kalau berlakunya perkumpulan-perkumpulan, kalau berlakunya apa orang kata yang suspicious lah untuk membangkitkan gerakan orang-orang Kashmir, mereka akan tangkap dan masukkan dalam penjara. Ini realiti yang berlaku dekat India pada zaman sekarang. Padahal India dulu merupakan satu kerajaan yang besar, sampaikan adanya berdirinya Taj Mahal. Kita kenal Taj Mahal tu, itu antara sumbangan orang Islam, sumbangan Kesultanan Islam kepada orang India. Nak kata hebatnya teknologi, hebatnya ketamadunan orang Islam dekat India. Tapi kenapa semua benda ni boleh jadi? Kenapa orang Islam dulu yang berkuasa, kenapa orang Islam dulu yang mempunyai teknologi yang hebat dekat India ni, mereka sekarang ni dihina? Kenapa mereka tidak menjadi seorang bangsa yang dihormati? So sebab apa? So kita tengok bagaimana Al-Maududi menghasilkan beberapa buah buku. Di antaranya adalah buku apa? Buku ni lah. Sebenarnya ini bukan tulisan dia. Dia bukan tulis sebenarnya. Ini adalah kumpulan-kumpulan khutbah. Sebab kalau korang baca buku ni, dia akan panggil apa? Wahai saudara-saudaraku yang dikasihi. So dia adalah orang kata untayan-untayan khutbah. Untayan-untayan khutbah yang telah diucapkan oleh Said Abu Alal Maududi dalam khutbah Jumaat dia kan. Dalam setiap khutbah dia. Okay. So di dalam buku ni, dia dalam tajuk English dia tajuk dia Fundamental of Islam lah. Kalau dalam bahasa Urdu, dia panggil apa? Khutabat. Kumpulan-kumpulan khutbah. So kalau dalam bahasa Melayu, dasar-dasar Islam. Sebenarnya nampak ni kan, ini antara konten utama lah. Kalau kita tengok dekat muka kulit muka depan buku ni, dia menceritakan beberapa aspek yang begitu mendasar yang perlu kembali kita renung balik apa yang dimaksudkan dengan iman, apa yang dimaksudkan dengan Islam, puasa, solat, haji, zakat dan juga jihad. So Al-Maududi dia cuba nak membawa kembali definisi-definisi ni. Sebab kalau kita salah faham terhadap Islam, atau kita tak memahami Islam, maka kita tidak menjadi umat seperti mana yang umat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan daripada perut bumi ni. Untuk apa? Untuk manusia. So sangat penting untuk kita semua ni faham Islam, sebab kita ni lahir-lahir automatik kita ni masuk Islam. Sedangkan sepatutnya Islam ni dia bukannya kita dapati secara warisan, tapi dia perlu didapati dengan usaha. Kita kena faham Islam. Inilah yang dibuat oleh para nabi terdahulu kan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok Nabi Musa alaihissalam, dalam dia, walaupun dia dilantik sebagai seorang rasul, dia telah diarahkan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan Allah SWT di Bukit Tur Sina. Untuk apa? Untuk belajar tentang Islam. Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS nak pergi ke Bukit Tur Sina tu, kalau dekat Mesir kan, Ana pernah daki Bukit Tur Sina tu. Masya Allah, memang tinggi memang penat nak naik atas tu. Ana bertolak dalam pukul 10 malam sampai dekat puncak pukul 4:30 pagi. Dan kawasan kita orang jalan tu memang nampak padang pasir lah. Padang pasir yang batu-batu keras semua. So sampai dekat atas kat situ, barulah jumpa ada satu masjid kan, yang dikatakan dekat kawasan tu lah tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah SWT. Tapi nak mengatakan bahawa dalam walaupun Nabi ni Allah SWT boleh je nak terus bagi dia ilmu kan, berdepan, maksudnya dekat kawasan dia tinggal. Tetapi
para nabi ni mereka mengembara. Mereka berusaha untuk mencari Islam. Walaupun mereka ni seorang nabi, mereka tidak mendapat Islam dengan mudah. Mereka berusaha pergi mengembara, naik daki bukit apa semua semata-mata untuk mendapat kefahaman Islam dan hendak mengajar kepada siapa? Kepada manusia. Seperti mana Nabi Ibrahim AS juga. Nabi Ibrahim AS daripada Iraq. Nabi Ibrahim ni daripada Iraq dia bergaduh dengan siapa? Raja Namrud. Kemudian dibakar dalam dalam api selama 3 hari 3 malam. Selepas daripada tu apa Nabi Ibrahim buat? Dia berpindah, inni muhajir ila rabbi. Dia pindahlah pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Iraq ke Mesir ni bukannya dekat, bukannya sebelah aja kan. Bukan seperti mana Selangor ke dengan KL. Boleh naik kereta kejap je kan. Zaman tu berjalan kaki naik unta. So jauh kan, sampailah dia ke Mesir. So apa? Sebab Allah Taala suruh. So apa? Sebab dia ikut perintah Allah dan dia nak belajar tentang Islam. So kalaulah para nabi ni pun berusaha untuk belajar Islam, bagaimana pula dengan kita? Jangan kita anggap bahawa kita sudah Muslim, itu sudah cukup untuk kita masuk syurga. Sebab dalam Al-Quran banyak sebut kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah engkau menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Allah Ta'ala tanya macam tu. Dekat siapa? Dekat umat Islam ketika mana zaman Rasulullah SAW. Allah Ta'ala tanya kan, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kau menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Wala ma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Sedangkan kamu tidak diuji oleh orang seperti mana orang yang sebelum kamu. Maksudnya Islam tu perlu dicari dan Islam tu perlu apa orang kata, kita nak masuk syurga ni perlu diuji. So perlukan usaha. So kerana itulah Al-Maududi dia sangat tekankan dalam buku ni, setiap daripada kita kena belajar tentang Islam. Setiap daripada kita kena faham erti Islam yang sebenar. Sebab apa? Sebab kebanyakannya kenapa umat Islam ni banyak yang apa orang kata sesat ataupun banyak yang mungkin tak mengamalkan Islam sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ilmu pengetahuan tentang Islam yang sebenar. Sebab memang Islam ni datang daripada negara Arab kan, daripada bahasa Arab. Kemudian pergi ke tanah Melayu. Kita terjemah buku dalam bahasa Melayu. Kadang waktu kecil pun kita pun tak belajar secara detail berkenaan dengan Islam. So menyebabkan akhirnya Islam ni difahami dengan cara yang salah. So kerana itulah Al-Maududi cuba nak kembalikan balik kefahaman Islam yang sebenar dekat orang India. Kalau dekat India ni macam-macam fahaman ada. Ada fahaman orang kata agama Bahai. Agama Bahai ni asal daripada agama Islam kan. Tapi dia orang faham apa agama Bahai ni. Dia faham, dia kata semua agama dah sama. So dalam agama Bahai ni dia mencampurkan semua agama. Dia ambil Kristian sikit, dia ambil Islam sikit, dia ambil agama Buddha sikit. Semua benda lah dia gaul-gaulkan. Jadilah dia satu agama. So Al-Maududi datang cuba untuk membersihkan kefahaman-kefahaman yang salah ni. So dia kembalikan balik, bawa definisi yang sebenar, perkara yang dasar dalam Islam. So macam mana dia terangkan balik rukun Islam, bagaimana rukun Islam dibina di atas iman, apa yang dimasukkan dengan iman. Dan dia cakap juga kan, selepas kita mengetahui tentang Islam ni, dia bukan sekadar kita ni dalam bentuk perasaan sahaja. Dia perlu terjemahkan ke dalam sistem kehidupan. Dalam sistem keluarga kita, dalam sistem negara kita, dalam sistem pekerjaan kita. Semua benda lah perlu dilahirkan semangat Islam. Dan Islam ni bukan sekadar pemikiran, ni kata-kata Al-Maududi lah, dia kata Islam bukan sekadar pemikiran dan teori yang ideal yang dikemukakan dalam lembaran kertas, melainkan sebuah pergerakan yang tampak dalam realiti ketika dibawa oleh orang-orang yang meyakininya dan membela ajarannya. So kita tengok sekarang ni banyak buku-buku kan yang dihasilkan. Tetapi buku-buku tersebut sebenarnya adalah untuk apa? Untuk melahirkan kepada amal lah kan. Kalau tak lahirlah buku-buku yang mana seperti mana buku-buku yang dekat Baghdad tu kan. Waktu zaman jatuh kerajaan Mongol, buku-buku yang banyak tu telah dijadikan sebagai jambatan kan untuk merentasi sungai Tigris waktu tu. So dekat sini kita kena faham kan, apa yang kita belajar, Islam ni perlu diterjemahkan, Islam ni perlu dikedepankan. Semua kita ni adalah duta-duta Islam. Kalau kita mengamalkan Islam yang salah,
So orang yang di sekeliling kita pun akan menganggap bahawa ini adalah Islam. So itu menyebabkan apa? Menyebabkan bahaya lah sehingga kan mendatangkan kemudaratan terhadap Islam. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Kita rasa macam cakap dengan laptop pun ada. Tak nampak muka. Kashmir syurga dunia. Oh, ni ada soalan ni. Mostly Islam di India Sunni atau Syiah? Kebanyakannya Sunni, tapi ada orang Syiah juga. Ana pernah pergi ke Kashmir. Waktu tu Ana tersolat dekat masjid orang Syiah. Waktu Ana masuk tiba-tiba dia bagi satu papan. Macam papan ni lah, batu kan, dia orang semayang atas batu kan. Dia bagi satu papan yang kecil-kecil tu untuk solat. Dia kata, ini tak apa ni. Dia kata solat atas ni. Waktu macam, alamak. Sila masuk masjid ni. Tapi waktu solat tu memang tak pakai lah batu tu. Kita orang buang batu tersebut, lepas tu semayang sendirilah, kita orang buat jemaah sendiri. Lepas tu larilah laju daripada kena serang dengan orang Syiah, takut dengan Syiah kan. Okay. Apa lagi soalan dalam ni? Tak ada. Okay. Tak nampak muka Kan nak punya laptop slow sangat Okay. So kita pergi kepada topik perbincangan dalam buku ni. Selepas kita tengok mukadimah tu, sebab kalau kita buka buku ni memang Abu Al-Maududi ni, saya Abu Al-Maududi ni dia cuba nak menyusun balik cara sebagai seorang Muslim bagaimana dia patut berfikir. Bagaimana sepatutnya dia pandang Islam ni macam mana. Sebab kalau kita tengok waktu kita lahir, bila kita sebut je Islam, kita automatik teringat solat. Kita automatik teringat zakat. Kita automatik teringat pasal akad nikah kahwin. Tapi jarang kita ingat Islam ni dia ada juga tentang sistem orang kata sistem politik. Ada sistem ekonomi. Islam ni mengatur hidup juga manusia ni dengan bangsa yang lain. Ada orang tak nampak Islam ni bukannya satu benda yang besar kan. Diorang hanya meletakkan Islam ni dekat dalam kawasan mana? Kawasan ibadah saja. Ibadah yang itulah, solat semua itulah. So bagi Al-Maududi, dia menampakkan bahawa Islam ni sepatutnya lebih lagi. Islam ni sepatutnya dia lah menjadi satu sistem yang mengaturkan kehidupan kita apa semua, dan kefahaman Islam ni sepatutnya difahami oleh semua orang Muslim. Bukannya perlu diketahui oleh seorang ustaz macam Ustaz Talha ke, ataupun ustaz yang belajar dekat Al-Azhar ke, atau ustaz yang belajar dekat kawasan kalau kat India ni orang panggil ada kawasan tu kawasan Deoband. Kawasan Deoband ni memang terkenal dengan orang-orang Islam, ulama belajar dekat situ. Bukan mereka sahaja yang sepatutnya faham Islam. Sepatutnya kita ni lah. Bila kita bergelar sebagai seorang Muslim, maka ada beberapa benda yang sangat penting yang perlu kita tahu. Tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kalau siapa yang pernah ikuti satu program yang bernama Ini Sejarah Kita, dia akan tahu tentang persoalan-persoalan. Adakah apa beza tentang Islam kan? Islam, air besar, air kecil. Kenapa Islam ni, apa yang erti Islam dalam kehidupan kita. So benda tu ada kan kalau siapa yang pernah lalui lah. Kalau tak pernah lalui, insyaAllah nanti boleh tanya Murabi kan. Murabi akan setting lah beberapa program untuk antum semua. Okay. So dalam chapter yang pertama, apa yang ditekankan tentang khutbahnya adalah 7 khutbah yang menerangkan tentang hakikat iman. So dalam topik khutbah yang pertama, dia menyentuh tentang kepentingan pengetahuan bagi seorang Muslim. Yang kedua, tentang perbezaan antara seorang Muslim dan kafir. Adakah perbezaan dia dari sudut nama sahaja, ataupun perbezaan dari sudut pakaian sahaja, ataupun lebih lagi daripada itu perbezaan dia. Dan juga masalah-masalah yang harus direnungkan. Macam mana masalah kita dengan Al-Quran, macam mana kita pandang Al-Quran ni, adakah hanya sahaja kitab yang kita baca untuk mendapat pahala sahaja, ataupun sebenarnya dalam Al-Quran tu ada formula-formula untuk membangkitkan umat Islam.
So ini antara topik-topik perbincangan yang dibawa oleh Abu Al-Maududi. Kemudian diteruskan pula makna kalimah thayyibah. Makna kalimah thayyibah ni apa? Al-Maududi dia cuba dissect. Dia cuba bedah. Tengok apa makna apabila seseorang tu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni adalah apa? Kalimah thayyibah. Kalimah yang baik kan. So dia terangkanlah apa konsep kefahaman la ilallah. Dia bukan sekadar ucapan tapi dia membawa erti yang besar terhadap seorang manusia bila mana dia sebut la ilallah. Kemudian dia teruskan pula dia buat perbezaan di antara kalimah thayyibah dan khabisah. Thayyibah ni kalimah yang baik dan juga kalimah yang buruk. Beza dengan perkataan kufur. Apa maksud kufur tu? So memang Abu Al-Maududi ni dia buat satu garis yang jelas kan. Di antara keimanan, di antara kekufuran supaya kita kenal. Takut-takut kita ni ingat benda tu adalah amalan Islam. Tapi kita sebenarnya tu adalah amalan orang kafir. So apa kita buat macam tu sebab kita tak kenal. Sebab kita tak tahu. So banyak benda lah yang mungkin amalan-amalan orang kafir yang kita lakukan yang kita menganggap dia sebagai Muslim. So apakah amalan-amalan kafir tersebut? So benda ni diceritakan juga oleh Abu Ala Al-Maududi. Dan selepas itu dia menerangkan tentang tujuan iman dan kalimah thayyibah. So setiap kalimah yang diucapkan dalam Islam ni dia bukan sekadar mantra. Dia bukan sekadar ucapan-ucapan keramat. Kalau agama Hindu ni dia ada kalimah mantra. Kalimah mantra ni kalimah yang mereka pun sendiri tak faham. Tapi diorang anggap benda tu sangat suci. Sangat berharga yang boleh menambahkan kekuatan diri diorang. Kalau siapa yang pernah tengok video baru-baru ni video viral tentang bagaimana mereka ni mencari penawar COVID. Diorang lumurkan taik-taik lembu ni dekat muka diorang. Sapu dekat badan diorang semua. Kemudian dia bacalah mantra-mantra dia. Tak faham pun mantra-mantra tu. Tapi dia rasa benda tu very powerful untuk memberikan kesembuhan. So adakah kalimah iman, adakah kalimah yang kita ucapkan syahadah tu hanya sebagai mantra-mantra yang kita tak fahami, ataupun dia apabila kita mengucapkan kalimah syahadah tersebut, maka daripada situlah kita telah menjadi seorang Muslim dan kita ada tanggungjawab yang besar untuk kita galas, untuk kita sebarkan kepada umat Islam yang lain. So ini serba sedikit lah tentang chapter yang pertama. So chapter yang pertama ni kita akan lalui setiap minggu, kita akan tengok khutbah-khutbah ni lah Dia ada dekat 6 chapter 6 chapter dalam tulisan dasar-dasar Islam ni. Okay. Ada soalan setakat ni? Kita tengok sikit. Ana suka dua hala sebenarnya. Al-Maududi ni tokoh negara Pakistan atau India? Abu Ala Al-Maududi ni asal daripada India. Sebab dulu negara India ni terdiri daripada Pakistan ni lah, negara Pakistan Timur, Bangladesh. Tapi pada tahun 1947, Al-Maududi telah berhijrah pergi ke Pakistan. Sebab bagi dia, kalau dia tinggal dekat India, dia tak dapat realisasikan Islam ni sebagai sistem kehidupan. So dia pergilah dekat Pakistan sebab dia nak bina negara Islam. Paki ni bermaksud suci. Stan ni adalah tanah. So nama Pakistan ni adalah tanah yang suci. Tanah suci untuk didirikan sistem-sistem Islam. Tapi malangnya negara ni telah di-hijack oleh tentera waktu tu. Dan mereka mulalah menindas orang-orang yang nak bawa Islam ni. Al-Maududi dipenjara sebanyak tak silap ana 3 kali. Sampai kan di akhir-akhir hujung hidup dia dalam setahun sebelum dia meninggal sebab sakit, dia kena masuk penjara. Sebab apa? Sebab dia begitu lantang mengkritik kerajaan waktu tu. Okay. So kalau nak kira tempat kematian dia adalah tokoh negara Pakistan lah. Okay. Ya. Yeah. Okay, ada sesi okay, kita sambung sikit lagi.
Okay. Ana suka kalau apa kita baca satu persatu lah tulisan-tulisan dia kan. Sebab kalau kita tengok word yang digunakan oleh Al-Maududi ni sangat berharga lah, sangat penting. So kalau kita tengok dekat sini, ni yang khutbah pertama kan. Dia cerita tentang kepentingan pengetahuan bagi seorang Muslim. So dekat sini dia kata apa? Saudara-saudara seiman yang berbahagia, setiap Muslim nescaya yakin sepenuhnya bahawa kurnia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan sentiasa bersyukur kepada Allah yang telah masukkannya ke dalam kelompok umat Muhammad Rasulullah SAW dan yang telah memberikannya kepadanya kurnia Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai kurnia yang terbesar yang diberikannya kepada hamba-hambanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuredai Islam itu sebagai agama bagimu. Waradikum Islami dina. So dalam yang pertama ni bagaimana Abu Al-Maududi dia nak cuba kita semua rasa kita sepatutnya berasa bersyukur kenapa kita ni lahir sebagai seorang Muslim. Kita kena rasa kita ni bertuah. Sebab apa? Sebab tak semua orang kenal Islam. Tak semua orang automatik lahir-lahir dia dah menjadi seorang Muslim. Dan dia diberikan peluang oleh Allah SWT untuk apa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab agama Islam ni yang salah satunya agama yang diredai oleh Allah SWT. So bila mana kita ni ada perasaan bersyukur tu, maka ada kewajipan untuk kita merasai kesyukuran di atas nikmat yang Allah SWT yang Allah Taala bagi pada kita. So kat sinilah yang Al-Maududi kata apa adalah merupakan kewajipan bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah kerana nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan manusia yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Masya Allah Adalah satu headshot untuk kita semua lah kan. Berapa banyak perintah Allah SWT yang kita tidak tahu lagi kan. Sebab sepatutnya kalau kita cakap kita ni orang yang bersyukur pada Allah SWT, kita akan melaksanakan segala perintah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. So macam mana kita nak tahu perintah-perintah Allah SWT tu? So kita kena belajar lah, kita kena tahu. So lagi banyak kita melaksanakan perintah Allah SWT, maka kita ni diiktiraf sebagai hamba yang bersyukur. Contoh kalau bos kita bagi kerja kat kita kan. Bos kita bagi kerja kat kita. Dia dah lantik kita ni contoh sebagai pengarah ataupun sebagai orang kata pengurus. So cara kita bersyukur kita ni menjadi seorang pengurus ataupun seorang orang yang besar lah dalam kita punya syarikat ni, kita akan buat perkara tu sehabis baik. Apa yang bos kita bagi, kita akan laksanakan secara tuntas. Kita akan cuba nak buat yang terbaik, kita akan tunjukkan kita ni orang yang dia boleh percayai supaya kita boleh naik pangkat cepat. Benda ni banyak berlaku lah kan dekat syarikat-syarikat, mana-mana tempat lah yang antum bekerja kan. Hatta dalam bidang kedoktoran pun sama juga. Bila mana orang tu perform, dia dah diberikan kepercayaan, dia perform, dia boleh naik pangkat cepat. So bagaimana pangkat kita di sisi Allah SWT? So kalau kita nak naik pangkat di sisi Allah SWT, kita kena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kita kena bersyukur dan melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu sebab Allah Ta'ala cakap dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, paling mulia antara kamu adalah apa? Yang bertakwa. Orang yang berada dekat dengan Allah SWT adalah apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah apa? Orang yang melaksanakan perintah Allah SWT. Sebagai tanda dia bersyukur pada Allah SWT. Okay, so sekarang ni mungkin kita tertanya-tanya. Sekarang ni mungkin anda akan bertanya, apakah kewajipan yang harus kita laksanakan kepada Allah SWT yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawapannya adalah bahawa kerana Allah telah masukkan kita ke dalam kelompok umat Muhammad SAW, maka bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah SWT atas kurnianya yang besar itu adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut Rasulullah SAW yang tulus dan setia. So kita kena buktikanlah kan. Kita ni cinta Allah SWT. Kita ni cinta pada Rasulullah. So kita nak buktikan dengan apa? Dengan amal. Dia bukan sekadar cakap saja.
Kita kena buktikan dengan amal. Amal apakah yang sebenarnya yang menunjukkan bahawa kita merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini antara benda yang apa Abu Al-Maududi mula nak mulakan untuk kita mula berfikir. Berfikir mencari apakah amal yang terbaik dalam Islam. Itu sebab para sahabat dia seringkali datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang terbaik? Rasulullah jawab, dia kata amal afdal ni apa? Al-jihad fisabilillah, berjihad di dalam Allah SWT. Kemudian datang pula orang lain. Ayu amal afdal. Apa amal yang amal yang paling utama? Dia kata apa? Birru walidain. Kamu buat baik kepada mak ayah. So setiap sahabat ni dia ada semangat maksudnya dia nak merasa bersyukur kerana Allah Taala menjadikan dia sebagai seorang muslim. So apa yang dia buat? Dia tanya pada Rasulullah. Tanya apakah amal yang terbaik? Adakah kita ni ada persoalan-persoalan yang macam tu? Kita tanya pada diri kita. Kita ni tanya tak apakah amal terbaik yang aku boleh lakukan untuk Islam? Atau kita mencari amal yang terbaik untuk kita menunjukkan bahawa Allah SWT telah melahirkan kita dalam masyarakat Muslim. So perasaan ini kena wujud Sebab apa? Sebab kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok masyarakat Muslim, maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadanya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. Tidak ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih kepada Allah SWT atas kurnianya yang sangat besar itu. Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian, maka hukuman atas sikap kita yang tidak tahu terima kasih itu akan sembandingan besarnya dengan kurnia yang diberikannya kepada kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari hukuman demikian itu. So Al-Maududi dia cakap kalau kita tak bersyukur dengan Allah Taala bagi dekat kita nikmat Islam, kita ni main sambil lewa dengan Islam yang Allah Taala bagi. So hukuman yang besar tu Allah SWT akan turunkan dekat umat Islam. Ni yang kita tengok apa yang berlaku ke atas umat Islam sekarang ni Apa yang berlaku dekat Palestin, apa yang berlaku dekat Uyghur, dekat China, apa yang berlaku dekat umat Islam dekat India, dekat Kashmir. Disebabkan apa? Disebabkan umat Islam sendiri yang tak bersyukur dengan Islam dan tak mengamalkan Islam dengan cara sebenar Islam So kat sini sangat penting Ini kita panggil sebagai sunatullah. Sunatullah alam ini. Sunatullah alam ini bila mana Allah SWT telah bagi something pada kita, kita kena buat. Kalau kita tak buat, Allah Ta'ala akan menghukum kita. Mesti mana kita tengok dalam sejarah kita patah balik sejarah, kita tengok kerajaan Abbasiyah yang begitu besar, yang ada pelbagai ilmuwan seperti Ibn Sina, Ibn Nafis, banyaklah ilmuwan Islam waktu tu mereka lah yang mencorakkan sains. Tetapi ketika mana mereka makin jauh daripada amal Islam yang sebenar, akhirnya Allah SWT hantar satu kerajaan yang mana kerajaan ni tidak ada istana yang besar pun. Kerajaan ni duduk dekat mana? Dia duduk dekat kemah-kemah sahaja. Duduk hidup berpindah randah. Tapi disebabkan orang Islam waktu tu jauh daripada Islam, akhirnya kerajaan yang hebat, umat Islam yang kita banggakan dekat Baghdad tu jatuh sekelip mata dengan dihantarnya tentera-tentera Mongolia tentera orang kata Mongolia lah, orang-orang daripada padang pasir yang tidak ada tamadun pun. Ini adalah hukuman daripada Allah SWT. Para ulama cakap sebab apa? Sebab orang Islam mereka berpecah, mereka mula rasa best dengan harta, mereka mula tak nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. So benda ni berlaku pada zaman sekarang ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa tilkal ayyam nudawiluha. Ketika hari itu kami pergilirkan di antara manusia. So kalau kita nak menjadi umat yang terbaik, kalau kita nak menjadi umat yang hebat seperti umat yang dahulu, kita kena mengamalkan Islam yang sebenar. So macam mana langkah untuk menjadi seorang Islam yang sebenar? So Al-Maududi akan cerita lepas ni insya-Allah. So nanti kita akan sambung. Kita akan tengok bagaimanakah langkah-langkah yang penting untuk kita cek balik, untuk kita tahu balik supaya kita ni menjadi seorang Muslim yang sebenar. Dia bukannya sekadar kata-kata, bukannya sebabkan nama kita Zulhelmi, bukannya nama kita
Amin, bukannya nama kita Salman ataupun nama kita Syahrukhan. Dia bukan sekadar nama sahaja. Islam tu datang dengan tanggungjawab dia. Islam tu datang dengan amal-amal dia. Dan kerana itulah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So wallahu alam. So nanti kita akan sambung baliklah kot So nak buka sesi soalan Dah jawab dah. Betul. Waktu zaman Al-Maududi ni ada fahaman ajaran Qadiani. So ada kat orang India ni dia macam banyak orang kata memuja-muja syekh diorang. So antara syekh yang terkenal waktu tu adalah Qadiani. So Qadiani ni dianggap sebagai seorang nabi lah, seorang nabi. Seorang nabi yang baru yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Dan juga ada ajaran Ahmadiyah. Banyaklah ajaran-ajaran yang terseleweng. Yang mana mereka ni sangat taksub dengan syekh. Sampai menganggap syekh ni sebagai seorang nabi. So kerana itulah Al-Maududi cuba nak bersihkan balik nak mengatakan bahawa Islam ni bukannya sekadar taksub pada syekh. Islam ni bukan sekadar orang kata pergi ke kubur para wali apa semua. So dia bawa balik Islam ni lebih praktikal. Islam ni adalah sebenarnya dalam kehidupan kamu seharian semua tu perlu ada Islam. Ada Islam yang tertentu dalam tempat pekerjaan kamu, Islam dalam keluarga kamu, Islam dalam negara kamu. Semua tu telah ditetapkan oleh Islam. Okay. Betul. Oh. Okay. Sunatullah ni panjang kita nak cerita kan. So kalau sunatullah secara ringkas ni adalah apa? Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. So dalam kehidupan kita ni ada sunatullah tertentu kan. Contoh kalau kita tengok Allah SWT yang telah menerbitkan matahari di timur. Betul tak? So dan kemudian waktu malam Allah Ta'ala terbenamkan matahari dekat barat. So itu adalah ketetapan Allah SWT. Itu adalah ketetapan Allah SWT. Dari sudut apa? Sains. Begitu juga kan bila kita nak masak air kan. So kalau kita nak masak air, suhu yang paling maksimum adalah 100 darjah Celsius kan. 100 degree Celsius. So itu semua adalah satu sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Begitu juga fungsi-fungsi jantung. Jantung tu berdegup berapa laju. Semua tu Allah Ta'ala telah tetapkan. Itu adalah sunnatullah dari sudut sains. Itu sunnatullah lah, ketetapan Allah. Tetapi kita juga melihat ketetapan Allah SWT ni dari sudut mana? Dari sudut kehidupan. Dari sudut kehidupan. Kalau kita nak menjadi umat yang berjaya, apakah formula-formula dia? Dia ada sunnatullah dia, ada ketetapan Allah dia. Sebab kalau kita tengok, ada orang kafir pun boleh dapat kemenangan juga. Tapi dengan apa? Dengan ada senjata yang tersusun, dengan ada strategi yang tersusun, dia boleh kalahkan umat Islam. So kalau umat Islam nak menang, dia kena ikut sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan macam mana? Kena ada apa? Orang kena ikut balik Islam, kena tengok balik Al-Quran apa semua. Dia ada formula-formula dia kan. So nanti insyaAllah rasa ada sesi khas kita akan bincang pasal sunnatullah. Okay, itu secara ringkas lah.
Oh, diorang mengikut mazhab Hanafi. Sebab diorang ni kalau area-area apa Afghanistan, area-area Pakistan, area apa orang kata India, Bangladesh semua agak bermazhab Hanafi lah. So kalau perasan tadi gambar yang awal-awal yang tunjuk tu anda pakai kopiah yang dibuat daripada rotan. Sebab waktu tu kalau bagi diorang, kalau masuk dalam masjid wajib tutup kepala. Kalau tak tutup kepala tu tak sah solat. Itu antara kefahaman diorang lah. So biasanya orang Melayu datang tak bawa kopiah, memang kena pakaikan lah topi raga tersebut. Ada yang raga buah pun dipakaikan sebagai kopiah. Kenapa ada perbezaan? Sebab Rasulullah SAW memahami sahabat yang bertanya tersebut. So sahabat yang bertanya tersebut dia faham lah. Maksudnya dia faham, tengok apa kekurangan sahabat tersebut. Apakah amal yang belum diamalkan oleh sahabat tersebut. So itu sebab jawapan Rasulullah memberikan jawapan berbeza. Contoh kan, kalau ada orang tanya kat kita, apakah tanggungjawab umat Islam pada zaman sekarang? Adakah kita menghantar mujahidin-mujahidin kita dekat Palestin? Adakah tanggungjawab kita sekarang ni pergi bunuh kafir harbi, orang-orang yang bukan Muslim? Contohlah kan. Ataupun kita ada tanggungjawab yang lebih utama. Yang ini disebut dalam Islam sebagai aulawiyat, keutamaan. So nak faham keutamaan ni macam Rasulullah SAW, dia faham keutamaan ni mengikut para sahabat. Dia melihat apa kekurangan ummah ketika itu, apa kekurangan masyarakat Islam ketika itu. So waktu itulah dia memberikan penawar berbeza dengan orang yang bertanya tersebut. Macam kita lah datang jumpa doktor kan. Doktor, saya sakit lah. Semua orang sakit. Kau sakit apa? So dia tanyalah detail. Sakit kaki. Macam mana sakit kaki? Berdenyut-denyut. Sakit denyut-denyut dengan sakit menyucuk lain. Dia ada, kalau sakit berdenyut maksudnya ada nanah dalam tu. Kalau sakit menyucuk mungkin sebabkan gout. Contohlah kan. So bila doktor dapat tahu benda tu, dia akan memberikan penawar mengikut sakit tersebut. So sama juga sekarang ni, kita nak diagnose apa masalah umat kita sekarang ni. Apakah masalah kita sendiri? Itu yang penting. So kat sinilah kita akan boleh jumpa penawar. Bila kita tahu kekurangan kita, bila kita tahu ketidakketahuan kita tentang Islam ni, kita perlu mencari penawar yang betul untuk menaikkan Islam ni balik. Kerana kita marah apa yang berlaku dekat Palestin. Kita marah apa yang berlaku, Israel ni menindas orang-orang dekat Gaza. Tapi kita ni tak mencari solusi. Kita ni tak mencari penawar yang betul-betul penawar. Itu yang paling penting sebenarnya. Orang dekat Gaza, bagaimana diorang ni hebat diorang walaupun kawasan diorang ni, area diorang ni separuh Perlis. Kalau kita tengok Perlis pada hari ni, apa yang Perlis boleh buat? Menghasilkan mangga harum manis. Itu yang Perlis boleh buat. Tapi bayangkan Gaza ni separuh Perlis, walaupun orang kata tempat dia sempit, dia boleh menghasilkan senjata-senjata yang hebat. Yang boleh menghancurkan beberapa buah bangunan dekat Israel. Sampai kan ada baru-baru ni peluru berpandu yang boleh dilancarkan sejauh 250 km peluru berpandu Ayash. Jauh kan? Hasil daripada apa? Daripada usaha umat Islam dekat sana kan. Walaupun mereka dikepung, mereka berusaha untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Umat Islam walaupun kecil, walaupun besar, dia punya negara dia tak besar, tapi dia mampu untuk menundukkan Israel untuk melakukan gencatan senjata. Sebab apa diorang faham masalah diorang yang sebenar dekat sana lah. Israel ni tidak akan tunduk dengan perdamaian. So dia kena langgar dengan apa? Dengan dengan pergaduhan. So kalau dekat Malaysia, apa rawatan yang terbaik untuk umat Islam? Itu Ana tanya pada antum lah kan. So antum tanyalah pada Murabi, Ana sakit apa sebenarnya? Islam Ana ni sakit dari sudut macam mana?
Ceritalah dekat Robi masing-masing. So kalau antum tak nak bercerita, macam manalah para murabi nak merawat kan. Ana kadang-kadang marah juga pesakit ni kan, tak nak bercerita kan. Sakit apa? Tak tahulah. Sakit lah doktor, sakit lah. Sakit apa doktor? Sakit apa pakcik? Tak tahulah. Pakcik tak tahu nak cakap sakit macam mana. Dah macam mana kita nak tolong dia kalau dia tak beritahu sakit apa kan. So macam tu juga kita semua ni. Kalau kita tak tahu kita ni sakit apa, daripada sampai bila-bila lah kita akan terus menjadi umat yang kesakitan. So tak naklah jadi macam tu. Ni ada soalan lagi ni. Cikgu tanya. Banyak Masya Allah. Okay. Kalau dekat India, ni Ana cerita kat India sikit kan. Waktu dekat India, Ana jumpa ada satu grup kan. Nama grup ni Jamiat Islami lah. Dia sama grup dengan Al-Maududi lah. So apa yang diorang buat, diorang ni memang setiap minggu diorang akan edarkan risalah-risalah kan dekat kawasan masjid-masjid ni kan. Adalah masjid-masjid yang ada makam ni apa semua, dia jemput masuk dalam talk dia. So dekat situlah diorang mula terangkan tentang Islam. Diorang bawa lah basic tentang Al-Quran, apa yang Al-Quran ni nak dalam kehidupan kita apa semua. So dia back balik kepada apa? Tarbiyah. Back balik kepada untuk kita masing-masing ni perlu luangkan masa dalam diri kita ni untuk belajar tentang Islam. Itu je boleh buat. Ana kadang-kadang waktu dulu nak pergi solat Jumaat kan. Setiap kali solat Jumaat Ana akan cakap dekat driver bas. So driver bas Ana ni dia solat Jumaat pun dia tak semayang. Nama dia Muslim tapi tak semayang Jumaat. Masa Ana duk sembang-sembang dengan dia. Kenapa tak solat? Macam-macam lah dia bagi alasan semua. Setiap kali Jumaat nak sembang dengan dia. So lepas tu memang Ana tarik dia semayang sekali. Lepas tu dia mula dengan solat Jumaat lah, dia solat. Lepas tu dia tanya kat Ana pula. Kata kau semayang juga ke 5 waktu sehari dekat masjid? Masa mula dia berminat untuk tahu. Dia berminat untuk tanya lebih lagi. So dengan cara macam tu lah, bukan dengan kita cara mengecam kan. Kadang-kadang kita ni nak cepat kecam. Tengok orang semayang dekat kubur kecam. Kau ni sesat. Kau ni bid'ah. Kita duduk kecam je kan, tapi kita tak mengajar diorang untuk Islam yang sebenar kan. Kita tak beritahu apa yang Islam yang sepatutnya kita fahami. Oh. Okay. Itu boleh tanya dekat ni kan. Share dekat Masjidil Aqsa. Okay, Ana dekat belakang Ana ada buku je. Okay. So ni pandangan Ana lah. Desat Ana pandangan Ana lah kan. So bila kita melihat apa yang berlaku dekat umat Islam dekat Malaysia ni sebenarnya kalau kita, sebab Ana background daripada sekolah agama kan. Kadang-kadang kita tengok dah ramai orang faham Islam sebenarnya. Lepas tu tengok orang Islam ni duk bergaduh antara satu sama lain kan. So sebenarnya kita tengok bila kita pergi masuk dalam masyarakat, kita bersembang dengan masyarakat. Kalau siapa yang nak tahu pasal isu umat, bukalah Facebook Syed Azmi kan. Tengoklah macam-macam orang dalam tu kan. Ada yang berzina dengan mak lah, berzina dengan bapak lah. Baca sedih kan. Apa benda lah yang berlaku dekat diorang ni kan. Tapi bila tengok kan, kenapa masalah ni berlaku? Sebab apa? Sebab mereka lahir daripada keluarga yang berantakan. Mereka lahir daripada keluarga yang tak menekankan tentang Islam. So Ana rasa, Ana yakin dalam ni semua orang yang dah berkeluarga kebanyakannya kan. Ataupun yang akan bakal berkeluarga. So semua orang dalam ni akan menjadi pemimpin
dalam keluarga sendiri. So kena belajar tentang Islam. Kena tahu tentang Islam. So apa? Sebab kalau kita tak mulakan dengan keluarga kita, anak-anak kita, so jadilah generasi-generasi yang tak faham Islam ni. Jadilah mereka ni orang kata memang apa tu, utamakan hawa nafsu lah kan. Sampai kan mak ayah pun dah tak boleh nak beza kan. Dia fikir pasal apa? Seks. Ini antara masalah kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kita. Itu masalah yang sangat berat lah kan bagi Ana. So kita kena mulakan dengan diri kita dulu. So kalau kita faham Islam, barulah kita boleh memahami orang lain tentang Islam. Bukannya faham Islam ni kita cakap kita kena belajar kitab yang tebal-tebal. Kita kena belajar apa orang kata memondok, pergi bertapa dekat pondok selama 2 tahun. Tak semestinya. Kita tengok waktu mana Bilal dia mendapat Islam, dia terus sampaikan Islam pada sahabat-sahabat dia. Tengok Abu Bakar, bila dapat Islam, dalam 10 orang yang dijanjikan syurga tu, dia menyumbang dalam 2-3 orang dalam tu kan. Untuk masuk Islam kan. Nak katakan apa yang kita dapat malam ni, kita kena sebarkan. Kita kena fahamkan pada orang lain. Sebab orang-orang yang jahiliah ni, orang-orang yang menyebarkan kekufuran ni ataupun mereka mula nak merosakkan Islam ni, mereka pun turut bekerja. Diorang lagi banyak lidah-lidah rasmi kan. Ana duk buka Facebook ni macam-macam benda keluar kan. Macam-macam lah kan nak tarik kita kan. So sangat penting lah untuk kita ni terus bekerja, untuk kita maksudnya terus memahamkan orang di sekeliling kita. Okay. Nak tanya boleh ke? Silakan. Assalamualaikum Doktor. Ya. Doktor nak tanyalah, kalau ikutkan ada banyak pemikir-pemikir Islam yang kita ada. Selain dia macam contoh yang macam Syekh Al-Maududi, kita ada Imam Hasan Al-Banna, kita ada Buya Hamka, kita ada Syekh Ahmad Yasin untuk yang menggerakkan yang Qasam semua kan. Kenapa Doktor pilih Al-Maududi untuk topik untuk jadikan tarbiyah dan taklim ni? Adakah disebab dia zaman masalah yang dihadapi di waktu tu sesuai dengan population kita ke, atau sebab ada benda-benda lain yang Doktor rasa perlu diketengahkan dalam topik ni? Sebab kan Doktor belajar critical appraisal mesti tahu kenapa kita pilih topik-topik tu kan. Jadi saya nak tahu lah kenapa pilih yang Al-Maududi lah dalam topik ni. Hello. Asif. Sorry. Mana tadi soalan? Macam mana soalan tadi? Kenapa memilih buku ni ke? Cuba ni ulang sikit Zul. Ke siapa orang yang bertanya nak ulang? Intipati dia macam ni lah, kita ada banyak pemikir-pemikir Islam yang ada. Kenapa memilih buku daripada Syekh Al-Maududi untuk diketengahkan dalam taklim tarbiyah ni? Lepas tu adakah disebabkan masalah-masalah sosial waktu yang dihadapi oleh Syekh Al-Maududi itu sesuai dengan kita punya population dekat Malaysia ke, atau adakah sebab pasal kita tadi Ustaz Zulmi cakap pasal itulah kita pilih topik buku ni sebenarnya bukan daripada penulis-penulis atau pemikir-pemikir Islam, tapi adakah masalah-masalah yang dihadapi oleh
Syekh Al-Maududi, populasi sosial dia waktu tu sesuai dengan masyarakat kita yang waktu sekarang. Adakah sama ke? Sebab tu pilih topik ni. Faham. Okay. So sebenarnya kita akan bincangkan juga kan tulisan-tulisan buku daripada tulisan Imam Syekh As-Salbanah. Kita akan bincangkan juga pasal banyaklah tulisan-tulisan ulama yang perlu kita gali sama-sama. Cuma kenapa kita nak bincangkan dalam buku Al-Maududi pada taklim kita saat ini? Sebab apa? Sebab memang Al-Maududi yang dalam buku ni dia nak cuba kita ni menjadi seorang Muslim balik. Seolah-olah kita ni macam kau ni orang Islam, kau kena kenal Islam kau balik. Apa yang dasar, apa yang cabang, apa yang tanggungjawab utama. Kadang-kadang kita ingat itu tanggungjawab yang utama, tapi sebenarnya adalah tanggungjawab yang sipi-sipi sahaja. Dia bukannya benda yang paling utama. So dengan apa yang diutarakan oleh Al-Maududi ni, Al-Maududi ni dia akan cuba nak menggali masalah akar umat Islam yang kalau dia rawat dengan rawatan yang betul, dan insya-Allah dia akan menjadi umat Islam yang terbaik. So ada juga buku yang lain banyak insya-Allah, tapi itu nanti kita akan sama-sama bedah. Cuma saat ini buku Al-Maududi ni sangat dekatlah untuk kita menjadikan sebagai starter pack. Starter pack untuk kita belajar tentang Islam. So bila kita dah tahu pasal kenapa kita mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah ni, baru kita akan tahu wow, ini tanggungjawab Islam sebenarnya. So sebenarnya aku belum lagi menjadi seorang Muslim sejak daripada aku lahir. So nanti kita akan tengoklah apa yang dikatakan oleh Abu Al-Maududi, insya-Allah. Okay, ada boleh tambah soalan susulan ni kita? Kalau ikutkan kalau saya baca biodata dekat yang Wikipedia ni, antara dia ada yang topik hangat dia lah, dia antara tokoh yang kontroversi katanya. So lepas tu waktu tu yang popular juga adalah Darul Ulum yang Deobandi. Dia dekat situ point dia mengatakan yang ulama-ulama Deobandi pun macam ada bersengketa lah, perselisihan faham dengan yang dengan Al-Maududi ni. Adakah apa yang menyebabkan jadi persekitaannya? Macam adakah disebabkan pemikiran politik ke atau ada benda-benda lain yang membawa kepada benda ni? Sebab kalau ikutkan Deobandi pun antara yang melahirkan banyak-banyak murabi-murabi ulama juga kan, yang saya tahulah, yang mungkin berdasar pengetahuan saya, tapi mungkin saya tak tahu yang betul-betul macam mana. Dia terangkan tak? Okay. So kalau kita tengok kan, kita dengan kawan kita pun banyak bergaduh kan. So kalau kita melihat para ulama kan, banyaklah beberapa pendapat-pendapat yang mungkin berlaku beberapa percanggahan, terutama dalam ada beberapa isu. Tapi tak semestinya nak katakan mereka ni bercanggah daripada semua benda kan. So ada beberapa aspek yang mungkin dia rasa cara ni betul. Kemudian ada yang rasa cara tu dia betul. So bagi kita kan, tanggungjawab kita bukannya kita nak salah menyalahkan, tapi kita mencari titik pertemuan. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Abu Al-Maududi kebanyakannya dipersetujui oleh para ulama. Banyaknya dipersetujui oleh para ulama. So adalah beberapa sahaja pandangan-pandangan dia yang berkemungkinan ada certain orang dia berbeza pandangan. Tapi berbeza tidak mesti benda tu menjadikan satu kesalahan yang besar. Kita tengok kan, atau dalam mazhab sendiri pun banyak pandangan kan, dari sudut nak batal wuduk. Tapi tidaklah sampai kita nak mengecam bahawa orang yang memegang pendapat batal wuduk, contoh ada orang kata batal wuduk bila pegang isteri kan, atau pegang wanita kan. Tapi untuk mazhab yang lain, kalau pegang wanita, pegang kulit wanita, dia tak batal kecuali dengan nafsu. So dia ada perbezaan pendapat kat situ. Sebab apa ada perbezaan pendapat? Ada perbezaan melihat situasi, keadaan waktu tu apa semua, banyaklah benda-benda kan. Cara mentafsir Al-Quran. So itu antara pandangan-pandangan lah mereka. Tetapi setiap orang yang bekerja untuk Islam, maka mereka akan dapat pahala. Itu sebab bila mana mereka berijtihad, mereka mendapat pahala walaupun benda tu salah. Sebab apa? Usaha mereka untuk menyumbang untuk Islam. Bayangkan Al-Maududi ni, dia menyumbangkan Islam dalam keadaan dia umur dah sampai 60 tahun, 65 tahun.
Dia sanggup masuk dalam penjara. So apakah sumbangan yang terbesar yang kita dah buat untuk Islam? Itu yang kita kena tanya pada diri kita kan. So kita sepatutnya menjadi seperti mereka lah kan. Kita bukannya nak mencari kekurangan para ulama ada ni sekian-sekian. Kita cuba nak tengok bagaimana apa yang dia buat kan. Sampai kan orang memenjarakan dia. Sampai orang kata tangkap dia kan. Tak nak bagi dia hidup dekat atas muka bumi ni. So itulah benda yang kita kena tahu, pemikiran-pemikiran yang hebat sampaikan musuh umat Islam takut dengan Abu Ali Al-Maududi ni. So itulah. Okey, terima kasih. Menjawab soalan. Jawab ke? Menjawab. Saya bukan nak against ke apa tau, sebab saya memang bukan background daripada agama. Jadi nak tahulah pemikiran-pemikiran yang paling sesuai, yang paling mudah untuk di-approach supaya nak tambah pemahaman. Sebab tu saya tanya kenapa pilih Al-Maududi, kan ada banyak lagi. Sebab itulah saya tanya-tanya macam tu lah. Harap bukan nak against ke apa. Okey, itu saja. Okey je, saya cuma nak jawab macam tu lah. Sebab kalau kita nak jawab perselisihan ni memang banyak lah kan. Cuma kita pergi tengok ni pula yang dia bawa sebenarnya kan. Itu yang penting lah bagi Ana lah. Sebab kadang-kadang orang nampak surface lah. Kadang orang nampak tu bergaduh sini. Sampai sekarang banyak lagu berlaku pergaduhan kan. Sebenarnya banyak lagi titik persamaan daripada titik perbezaan. So kita pergi ke titik persamaan insya-Allah kan. Nanti kita akan tengok titik persamaan pemikiran Al-Maududi dengan pemikiran orang yang berada dekat Mesir, asal Bana. So walaupun dia orang duduk jauh tapi pemikiran dia orang sama. So nanti kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Boleh. Sumbangan terbesar Jamaah Islami So sumbangan terbesar Jamaah Islami ni dia antara penggerak utama kepada penubuhan negara Pakistan. So waktu nak tubuh negara Pakistan ni Al-Maududi dipanggil sebagai penasihat untuk membina negara Pakistan yang baru untuk umat Islam India. So itu antara sumbangan yang terbesar lah. So kena ingat Pakistan ni dia bukannya Pakistan yang ada sekarang saja. Dia termasuk juga dengan Bangladesh sekarang ni. Tapi sekarang ni Masya Allah tengok kalau dekat Bangladesh sekarang ni diorang memang mengharamkan gerakan Jamiah Islami ni. So kenapa diharamkan nanti insya-Allah kita akan cerita lagi. Tapi pada tahun 2016 macam tu nanti nak tunjuk video lah macam mana dia menghukum gantung orang Jamiah Islami ni. Sebab apa? Sebab dia bawa Islam dalam parlimen, bawa Islam dalam masyarakat.
Assalamualaikum. Jazakallah khair semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.